Amma ba'. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita pilih tajuk hari ini tentang wajib haji, iaitu berkaitan mabit di Muzdalifah dan di Mina serta melontar. Sebelum itu, seperti biasa, kita ulang-ulang benda ni agar melekat sungguh dalam ingatan kita, iaitu perbandingan di antara rukun dan wajib. Rukun benda yang mesti kita lakukan, kalau tak buat akan batal ataupun tak sah ataupun belum sah. Iaitu ada 6 perkara: niat, wukuf, tawaf, sa'i, gunting dan tertib pada kebanyakan rukun. Wajib, benda yang mesti kita buat, kalau kita tak dapat buat, boleh diganti dengan dam. Tapi bukan tak dapat buat tu sengaja. Kalau sengaja tak buat, sedangkan dia ada kemampuan, maka tetap berdosa walaupun kena dam juga. Dam kena, cuma beza dosa tak aja. Sengaja berdosa, tak sengaja dimaafkan. Ataupun ada keuzuran. Dan 6 perkara: miqat, mesti niat tu di miqat. Larangan ihram bermalam Muzdalifah yang kita nak belajar hari ni. Melontar jamrah kubra 10 Zulhijjah. Jadi jawapan ni kena lengkap, melontar jamrah kubra 10 Zulhijjah. Ataupun memadai kita jawab melontar pada 10 Zulhijjah. Kerana melontar 10 Zulhijjah tak ada yang lain. Tak ada jamrah pertama, tak ada jamrah kedua. Yang nama melontar 10 bulan tu adalah jamrah kubra. Boleh kita sebut melontar 10 bulan pun okeylah, betul lah tu. Dan bermalam di Mina 3 malam dan melontar 3 hari. Okey, hari ni kita tengok wajib haji yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Mabit ni maknanya berada di situ pada waktu malam, waktu time yang ditentukan. Tu je kita faham. Tak semestinya tidur, tak semestinya semayang, apa je lah. Kita berjalan, kita duduk, kita baring, kita lena, kita semayang, kita zikir, semua tu boleh dan sah di kem mabit. Termasuk orang perempuan dalam haid pun sah mabit, tak ada halangan apapun. Orang sakit uzur selagi akal dia berfungsi, ingat lagi ingatan dia, sah mabit dia. Sakit macam mana pun sah mabit dia. Ada wuduk tak ada wuduk tak penting. Tapi kalau sentiasa ada wuduk lagi baiklah di sudut berwuduk tu. Jadi berada di bumi Muzdalifah walaupun seketika, walaupun sekejap, tak semesti sepanjang jam tu, sepanjang malam tu.
Tak, walaupun sesaat, walaupun seketika. Macam kita di Arafah dulu. Kita bincang Arafah kan? Arafah tu time dia mula zuhur sampai zuhur berapa bulan? 9. Tamat sebelum subuh berapa bulan? 10 Zulhijjah. Tapi dalam masa panjang tu, kita duduk sekejap pun dah cukup. Walaupun 1 saat, time masuk, time keluar, dah cukup. Sah. Itu sekurang-kurangnya. Tu di Arafah. Muzdalifah pun macam tu juga. Cuma beza masa dia. Masa dia bila? Dia mulai separuh malam 10 Zulhijjah sehingga terbit fajar. Subuh lah 10 bulan juga. Jadi dia lagi pendek daripada masa Arafah. Berarti Arafah tamat subuh 10. Muzdalifah pun tamat bila? Subuh 10 bulan juga. Tamat sama. Ada soalan dekat tu? Tengah malam. Ni selalu dah kita sebut dulu ni. Bila berlaku tengah malam? Bila pukul berapa tengah malam tu? Tak ditentukan. Tengah malam tu ambil kira maghrib sampai subuh, yang tengah tu lah tengah malam. Daripada maghrib sampai subuh. Jadi tak semestinya tengah malam pukul 12 ya. Tapi atas kebiasaan dulu-dulu, tahun-tahun lepas, ada yang tahun 11.35, 11.37, 11.38, 40, 41, 42, 43. Tu kebiasaan antara tu lah. Lebih kurang antara 11.30 sehingga 11.45. Duk main antara tu je. Jarang, tak pernah sampai pukul 12. Tak pernah berlaku lagi sekadar yang saya pergi lah kan. Tak pernah. Tengah malamnya 11.50 pun tak pernah berlaku. Dan tak pernah berlaku juga 11.20. 11.30 pun tak ingatan sangat saya ingat ni tak ada lagi lah. Yang ada 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 gitu. Dia main antara tu lah. Kira kita 11.30, antara 13.30, 11.45, antara tu. Itu permulaan, penamatnya azan subuh. Jadi sama ya, penamat sama dengan wukuf Arafah. Jam yang sama tamat juga mabit Muzdalifah. Cuma yang wukuf termasuk dalam rukun haji. Yang ni masuk dalam wajib haji. Okey. Jadi pertengahan malam tu akan diumumkan nanti oleh kerajaan haji, kerajaan Saudi lah. Haji Saudi punya. Dia akan umum tengah malam sekian jam. Dua benda yang dia akan keluar perkeliling nanti. Satu, jam tengah malam pukul berapa? Okey, dia akan keluar. Dia katalah 11.35 ke 13.30. Yang kedua, berapa jam nak mabit di Mina? Nanti kita akan masuk tajuk. Dia akan sebut sekurang-kurang 5 jam 30 minit, 5 jam 20 minit, 5 jam 15 minit. Itu dia akan umum juga benda tu. Apa dia tu benda tu? Lama mana kita kena mabit di Mina. Tak masuk lagi tajuk kan? Belum lagi. Tapi akan disebut benda tu. Jadi dua benda ni dia akan umum nanti. Okey. Kita tengok di Muzdalifah dulu. Bermalam, yakni mabit di Muzdalifah adalah nak buat apa mabit di Muzdalifah? Tidak ada amalan khusus. Tak ada. Macam Arafah. Arafah pun tidak ada amalan khusus. Hanya zikir, doa, ibadah. Zikir, doa, ibadah. Buatlah apa yang boleh buat. Nak baca Quran, silakan. Nak baca salawat, silakan. Nak istighfar banyak-banyak, silakan. Nak tidur je apa pun tak nak buat, buatlah tidur pun. Kan? Boleh belaka. Jadi tidak ada amalan khusus. Duk Muzdalifah kena buat yang ni je, tak boleh buat. Tak ada. Ya? Kerja haji tak ada macam tu. Cuma di sini amalan sunatnya. Yang pertama talbiyah, biasalah talbiyah bukannya di sini. Sejak kita pakai ihram lagi duk labbaik Allahumma labbaik, jalan naik bas, jalan kaki, nak masuk masjid, naik hotel, talbiyah. Kan? Okey, kita masuk juga dalam amalan sunat, kita perbanyakkan talbiyah di sini. Yang kedua, berdoa zikir. Silakan. Apa hajat doa?
Kadang-kadang orang kata, Ustaz, nak baca doa apa kat sini? Takkan doa hajat sendiri tak ada ke? Doa hajat sendiri. Apa permintaan? Sebab tu saya kata, orang nak pergi haji, katalah dia dah dapat nama sekarang ni, nak pergi tahun ni, mudah-mudahan kita dapat pergilah, tak tahulah kan. Sekatan nak masuk Saudi ni sampai bila kita tak tahu. Tak sampai haji lah kot, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tak sampai haji. Jadi bila dapat, kalau boleh ada satu buku doa, kita terlintas, ada hajat besar ni, tulis hajat A, B, C, D kan, siap-siap. Sebab benda tu yang akan kita baca di masa peluang di sana. Arafah jangan lupa langsung, semua hajat kita sebut. Sebab tu kadang-kadang syaitan kacau kita. Di sini bukan main list, aku ingat yang ni nak sebut, yang ni nak sebut, yang ni nak sebut, yang ni nak sebut. Pergi Arafah rasa, dah habis dah Ustaz, doa dah habis, selesai dah. Keluar Arafah, habis je haji. Ada benda ni tak sebut, yang ni tak sebut, yang ni terlupa, yang terlupa. Kan dah rugi. Sedangkan doa Arafah, doa Muzdalifah, doa yang sangat mustajab, tak pernah berlaku mustajab seumpama itu pada tempat lain. Sehingga ada seorang sahabat daripada sahabat orang Madinah dia datang nak tanya Nabi, ya Rasulullah, nak tanya satu soalan. Nabi kata, nanti dulu, sama ada kau boleh sebut soalan kau, ataupun aku juga boleh sebut apa yang kau nak tanya. Dia belum nak tanya lagi, duduk dalam fikiran. Nabi kata, aku boleh tahu apa yang kamu nak tanya. Kamu nak tanya tentang kelebihan wukuf, kelebihan Muzdalifah, kelebihan melontar, kelebihan tawaf, kelebihan duduk di Masjidil Haram. Tercengang dia. Nabi dah tahu cerita apa yang dia nak tanya, Nabi dah tahu. Jadi antara Nabi sebut, seketika kamu berada di wukuf Arafah, Allah ampun segala-gala dosa, walaupun dosa sebanyak pasir yang ada di muka bumi. Berapa biji pasir? Kita genggam macam tu pun tak boleh nak kira berapa biji dah. Beribu, mungkin puluh ribu, mungkin kan, berapa ratus ribu biji pasir kita genggam ni. Ni seluruh dunia ni punya pasir. Kalau dosa kau banyak tu, kalau adalah berapa triliunnya, ada banyak tu juga Allah selangsai dosa kau. Begitulah di Muzdalifah, kan? Jadi kalau kita tak minta doa sungguh-sungguh, tak berzikir sungguh-sungguh, rugi. Bila dosa kita dah bersih, mulut kita, orang Melayu kata mulut masin, doa mustajab. Minta rugi tak minta. Sebab tu sekarang ni kita dah list nak minta ni. Walaupun dah selesai, padamlah. Kan? Jadi kita dah ada hajat untuk berdoa di Arafah, Muzdalifah. Semayang sunat, apa je semayang sunat. Dan tidak ada larangan semayang sunat, apa je lah. Yang kelima, mengutip anak batu. Ni mungkin nampak macam khusus lah, kan? Tapi sunat, bukan wajib. Disunatkan kita kutip batu-batu yang nak melontar di Mina nanti. Sama ada keseluruhan lontaran kita kutip di Muzdalifah pun boleh, ataupun sekurang-kurangnya 7 biji. 7 biji apa? 7 biji lontaran pertama kita nanti, iaitu Jamrah Aqabah. 1 lubang je. Sekurang-kurang 7 biji yang tu. Yang lain, tapi biasanya orang kita akan kutip semua. Berapa biji yang kita perlu semuanya? Kalau lontaran, ada 10 lubang lontaran kita sepanjang 3-4 hari tu. Ada 10 lubang. Mana tidak, 10 bulan 1 lubang. Berarti satu lubang berarti 7 biji. 10 bulan 1 lubang je. 11 bulan berapa lubang? 3 lubang. 12 bulan juga 3, 13 bulan juga 3. Jadi 10 lubang semua. 10 kali 7, 70 biji batu. Itu untuk melengkapkan keseluruhan lontaran. Tapi elok kita ambil lebih lah, 100 ke. Mungkin tercicir. Mungkin pipi tengok kat kemah bawah lampu lah, bukannya batu, tai kambing rupanya. Boleh jadi tak? Kan? Dikeras kan tai kambing, dah setahun dah tengah panas kan. Jadi dan mutaakhir ni dalam 2 tahun lepas ni,
Dia orang dah isi muassasah ni, dia pun berlumba-lumba nak siap nak buat servis terbaik juga supaya tahun depan dapat lagi dia kontrak untuk jaga muassasah. Pak Arabnya lah. Jadi dia lawan lomba servis dia, iaitu dia bungkus siap-siap dalam plastik. Berapa ribu punya bungkus, dia cedok batu bola bungkus, ribu bungkus juga lah. Kan? Supaya orang yang duduk dalam kemah dia tak payah nak cari-cari, pegang bungkus jalan. Dah ada dah. Kan? Tapi kadang tak cukup jugalah, kan? Jadi kalau macam tu senanglah kita. Cuma kita sarankan, memang senang ambil bungkus ni je, tapi kita sarankan amallah satu sunnah Nabi, iaitu Nabi mencari juga batu. Kita pun walaupun dah dapat sebungkus, tapi buatlah cari, untung kita dapat amal sunnah Nabi cari-cari, dapat sebiji pun dah cukup lah. Kira kita dah buat lah, cari batu tu, kutip batu. Okey, di Muzdalifah kita sebut kemah, dan number kemah sama dengan apa kita di Arafah. Katalah di Arafah kemah kita 80, nombor 80, ataupun nombor 1, 82, 90, 91, 92. Di Muzdalifah pun akan nombor itu juga. Di Arafah 980, di Muzdalifah pun kita akan masuk kemah 80. Tapi kemah yang kita sebut, kita cakap kemah 80 di Muzdalifah, tapi dia bukan kemah berbumbung. Dia hanya kandang. Ada gambar tak? Tak ada gambar sungai. Dia memang tak ada berbumbung, dia hanya pagar je. Dia buat pagar kandang. Itulah bukit dekat pintu gerbang, kemah 80. Dia tak berbumbung. Kalau hujan, mandilah kita. Kalau panas, okeylah, biasanya panas kan. Macam sekarang ni, dijangka akan berlaku panas. Lagi teruk pada tahun lepas. Tapi jangkaannya lah. Tahun lepas jangka panas-panas, tak tahu datang hujan, banjir terus. Kan? Itu tahun lepas. Tahun ni pun ikut bulan akhir 7, awal 8, 1 bulan ikut 10 Zulhijjah kan? 1 bulan Ogos ke 2 bulan Ogos ke. Jadi kalau awal bulan 8 tu masih dikira keadaan cuaca yang panas. Itu jangkaan kita. Okey. Muzdalifah. Amalan sunat kita disunatkan kutip batu. Sebab tu dibekal selalunya travel tabung haji juga bekalkan uncang batu. Eloklah kita guna uncang tu. Simpan batu. Tapi kadang orang ambil batu, dia pergi basuh. Mesti basuh ke? Tak semestinya. Walaupun batu tu dia kata takut kena tai kambing ke, kencing kambing ke, unta ke. Kan Muzdalifah ni, dia gunanya hanya malam tu je. Setahun 1 malam je dia guna pakai untuk orang manusia. Sepanjang lain 300 hari lagi, baki dia lagi, semua tempat tu adalah mabitnya kambing dengan unta je. Wukuf kambing dengan unta, tuan. Tempat parking dia orang je. Sebab tu tuan-tuan kalau mula-mula sampai akan bau kencing kambing kan. Memang tu biasa. Habis tu macam mana Ustaz ni tempat biar kami kita nak semayang. Tak. Yang tu dari sudut hukum kita kira walaupun tak disiram dengan air, walaupun tak basuhkan macam kita basuh lantai, memadai dengan terik panas matahari itu dah dikira suci. Dia mengeringkan bekas kencing apa semua tu. Kira, dia bukan lantai ni, memang pasir batu. Sebab tu di sana, kita di sini nak duduk kursi masas kan, duduk di huruf belakang kan, kena bayarlah RM1, RM5. Sana free. Kan? Katil masas. Tidur tu batu banyak duduk belakang kita. Kan? Guling atas batu je. Kan? Entah. Jadi tak memang tuan-tuan boleh semayang walaupun tak ada sejadah. Semayang atas pasir boleh nak semayang, kalau nak silakan. Kan? Dan memang tak dibekalkan kain lapik.
kita sendiri kena bawa. Bawalah sejadah, bawalah kain tikar ke benda ke, semua tu beli di sana lah kan. Di Mekah sebelum kita pergi Arafah tu, dah siap kita beli tikar lipat, sejadah dan sebagainya. Itulah jadi tilam kita tidur nanti, kalau nak tidur. Okey, di Muzdalifah. Lepas tu pengecualian, dikecualikan orang mabit dan tak perlu dam dan tak berdosa. Orang ni siapa? Yang pertama, orang yang takut terancam keselamatan diri, harta. Kan? Contoh, katalah mungkin tak ada siapa nak jaga harta dia di Arafah, kan? Mungkin berlaku seperti kemah-kemah harta benda yang tak situ. Jemaah dah pergi, tinggal dia seorang. Kalau dia pergi, siapa nak jaga barang ni kalau berlaku macam itulah. Jadi tak ada siapa jaga, dia kena jaga barang di Arafah sehingga dia tak dapat pergi Muzdalifah. Kalau begitu, dia terkecuali. Kena dam tak? Tak kena dam yang ni. Dirinya atau harta. Seperti contoh, mungkin dia tak boleh habuk, asma. Memang doktor pun kata penyakit dia tak boleh hidup habuk. Kena duduk dalam bilik yang tak berhabuk. Di sana minta maaf lah. Habuk ni kira udara segar, tuan. Kan? Sedut. Masuk lubang hidung. Kan? Kalau ambil gambar kamera tu akan nampak bintik habuk. Kan? Tak akan nampak clear punya gambar kita. Pasal terganggu dengan habuk. Jadi kalau dia kata, doktor kata tak boleh pergi ni, dia dikecualikan. Okey. Dan kita tak boleh menentukan saya tak boleh habuk lah Ustaz, saya kat rumah pun tak boleh lah, duduk luar-luar semua. Tak. Selagi dia kena ada pengesahan daripada doktor. Doktor di sana memang dia ni ada penyakit macam tu, barulah boleh tak pergi. Lagi dia sendiri yang rasa saya tak nak habuk-habuk ni, dia kata tak boleh. Jadi nanti dia dikira tipu diri sendiri dan dia berdosa. Walaupun orang nampak macam dia tak kena dam, tapi dia wajib kena dam juga, kena sengaja. Yang kedua, menjaga, menemani orang sakit. Mungkin anak jaga mak kat hospital, sebaliknya lah. Dia tak dapat pergi, kau tinggal, orang tua tu menangis dan susah nak pergerakan dan sebagainya. Contohnya. Yang ketiga, mencari pekerja atau keluarga yang hilang. Dia kena cari tu kat Arafah, tak jumpa lagi orang tua ni. Kat mana cari sampai ke subuh. Tak sempat Muzdalifah, dimaafkan. Yang keempat, berpenyakit dan suka bermalam. Yang kelima, terpaksa seperti ditinggal kenderaan. Dia tengok-tengok bas tak ada, orang pun tak ada di Arafah. Nak jalan kaki, tak tahu ke arah mana, kan? Jadi dia pun tunggu sampai orang datang. Jadi itu nasihat tabung haji. Kalau kita tertinggal, kita seorang kat kemah, jangan pergi mana-mana. Sama ada kita naik bas yang boleh yakin sampai, bas-bas apa pula, Jemaah Afrika ke, dia kata pergi Muzdalifah juga, tak apalah, kita ikut juga, tak apa. Boleh, yang penting mungkin sampai ke Mekah nanti, kan? Ataupun lebih baik tunggu depan kemah tu. Sebab nanti jemaah yang bawa dia akan bilang, oh tak cukup seorang, Pak Haji tak datang. Dia akan hantar, kena pergi cari di kemah. Mula dicari depan kemah kita. Lepas tu jangan pandai-pandai jalan sendiri. Oh, Muzdalifah mana? Sana. Dia jalan kaki, jalan kita sampai ke Badui mana pun tak tahu lagi. Tak sampai Muzdalifah, sampai tempat lain. Nasihat kita, jangan pergi, tunggu depan pintu gerbang tu. Sekurang-kurangnya polis akan round nanti. Bila dah tamat Arafah, dia akan round, tengok, ada orang, dia akan ambil dan adalah urusan-urusan cara dia, kan. Okay, tuan. Okay, jika meninggalkan mabit tanpa uzur syar'i adalah berdosa dan wajib kena dam. Berdosa berarti hajinya dah dikira bukan mabrur lagi dah. Sebab dia buat dosa. Orang buat haji nak dapat ampun, dia menambah dosa lagi. Kita tengok kedudukan Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Jadi mula sekali kita bergerak Mekah ke Arafah, lebih kurang 21 hingga 25 km, bergantung kemah kita duduk kat mana. Sampai Arafah, kita akan naik bas ke Muzdalifah.
Dan makin dekat sikit ke Mina pula. Itu kedudukannya. Jadi Arafah tak dikira sebagai tanah haram Mekah. Itu tanah halal. Start Muzdalifah, iya sudah dikira tanah haram. Muzdalifah dan Mina sudah dikira tanah haram Mekah. Okey tuan. Ini di Mina sekali. Ya. Ya, betul. Tentang semayang. Di Muzdalifah, di Muzdalifah saja yang diberi pilihan. Boleh buat jamak takdim, boleh juga buat jamak takhir. Takdim maupun takhir. Di Muzdalifah sahaja. Adapun di Arafah kita hanya buat jamak takdim sahaja tanpa jamak takhir. Tak boleh. Di Mina pun jamak takdim sahaja. Di Muzdalifah sahaja yang boleh kalau kita nak buat jamak takhir. Faham ya? Okey, contoh di Arafah biasanya paling awal pun kita bergerak daripada Arafah iaitu azan maghrib. Paling awal bergerak daripada Arafah azan maghrib, tapi tarikh sudah dikira 10 bulan. Asar tadi 9, maghrib dah kira tukar tarikh 10 bulan Zulhijjah. Kalau orang naik bila azan maghrib tu dah mula naik bas, berarti dia sampai Muzdalifah awal. Belum Isyak lagi dah sampai Muzdalifah. Jadi orang bas pertama daripada Arafah, kita tak bagi solat maghrib di Muzdalifah, di Arafah. Sebab nak cepat jalan. Jangan sembahyang di sini. Kita pergi sembahyang di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah belum azan Isyak. Yang tu lebih elok buat jamak takdim lah. Maghrib dan Isyak dalam waktu maghrib. Kan? Okey. Jadi jangan syok sangat nak naik bas nombor 1. Kadang orang tahu, saya nak nombor 1, nak cepat daripada Arafah. Rupanya dia sampai Muzdalifah lagilah bahaya, bukan lagi bahaya, maksud lagi lama menunggu. Bila lama menunggu sana, tempat yang tidak ada bumbung, angin kuat, habuk banyak terbang, bawa angin, bawa habuk lah. Kalau dia duduk di Arafah, mungkin lagi bagus daripada duduk di Muzdalifah, kan? Jadi untung orang yang dapat taklah akhir sangat, kira pertengahan lah, mungkin bas nombor 20 ke 15, 20 daripada Arafah ke Muzdalifah, kan? Dia tak terkejar-kejar dan lebih selamat dia duduk di Arafah lagi pada Muzdalifah, sebab Muzdalifah tempat terbuka. Kalau hujan, kenalah. Kalau Arafah, hujan pun duduklah kemah, selamat sikit. Okey, kalau bas nombor 1 daripada Arafah sampai Muzdalifah awal, masih belum Isyak, boleh jamak takdim. Boleh juga dia tak nak buat jamak takdim lagi. Dia nak tunggu lah. Nak tidur dulu sampai maghrib ada lagi, dia tidur dulu. Bangun dah Isyak nanti, baru buat maghrib dan Isyak jamak takhir pun boleh. Faham Terpulang. Pilihan masing-masing. Bincang dengan ustaz yang bawa dia tu. Nak buat takdim ke nak buat takhir. Orang buat takdim, dia nak buat takhir pun silakan, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang naik bas nombor 15 tadi contohnya, nombor 20, memang biasanya 15-20 ni dah azan Isyak di Arafah lagi. Dah azan Isyak, dia masih di Arafah. Yang tu pilihan dia juga. Sama ada nak semayang maghrib dan Isyak jamak takdim tadi di waktu di Arafah, silakan. Nanti sampai Muzdalifah tak payah semayang apa dah, kan? Ataupun dia sengaja tak nak buat di Arafah, ada masalah lagi. Ada masalah mana? Di Muzdalifah nanti buat jamak takhir. Dia duduk sajalah maghrib tu, dia tak semayang, dia masih lagi dapat fadilat berdoa di Arafah. Boleh doa, zikir, dia tak semayang, niat jamak takhir. Naik bas mungkin dah pukul 9 malam, tu maksudnya dah Isyak dah, tapi tak semayang maghrib Isyak lagi. Terus sampai Muzdalifah, baru dia semayang takhir di sana. Dan bagi saya ini lebih baik takhir di Muzdalifah. Sebab
sekurang-kurangnya kita dapatlah cara buat Nabi. Nabi sembahyang jamak takhir di Muzdalifah. Lepas maghrib azan Arafah, Nabi naik unta dia terus berjalan ke Muzdalifah. Nabi tak sembahyang maghrib dekat Arafah. Faham? Itu cara buat Nabi. Bukan berarti kita mesti buat yang tu je. Pilihan, kita pilihan. Nak sembahyang takdim di Arafah pun boleh. Nak takhir di Muzdalifah silakan. Cuma tak boleh kalau dah maghrib di Arafah dia nak buat takhir. Dia niat nak buat takhir. Azan Isyak di Arafah lagi, dia sembahyang maghrib Isyak jamak takhir di Arafah, tak boleh. Dia nak buat takhir kena pergi Muzdalifah. Faham tak? Jamak takhir hanya di Muzdalifah. Jangan risau, di sana memang ada peluang je. Tandas ada semuanya kan, ada peluang. Cuma taklah seselesa di Arafah. Arafah ni pasir, kita letak sejadah je kan. Di Muzdalifah batu-batu, pasir batu-batu kan. Okey tuan, faham bab sembahyang. Dan kalau buat jamak takdim ke takhir ke tetap 4 rakaat. Isyak 4 rakaat. Kalau Zuhur Asar pun di Arafah tetap 4-4. Okey. Sebab apa tak boleh buat 2 rakaat qasar? Sebab 2 rakaat qasar hanya khusus untuk musafir yang jaraknya 2 marhalah. 90 km. Sekarang kita Mekah sampai Muzdalifah berapa belas kilometer je. Habis tu pasal berjamak. Jamak sebab apa? Jamak sebab kerja haji, bukan sebab musafir. Tuan-tuan faham ke tengah-tengah ke? Faham Diam semua ni kan? Okey tuan. Okey, tentang sembahyang. Bagus soalan tu. Nak buat berjemaah ataupun tidak, biasanya ada jemaah. Biasanya kita elok berjemaah lah. Di Arafah pun ada ustaz yang akan mimpin, ataupun kawan-kawan kita sama-sama yang pandai-pandai ni, ataupun di Muzdalifah pun ada juga belah berjemaahnya. Cuma memang tak ada lah, jangan cari surau. Kat mana ustaz kita nak main surau? Mana surau? Tak ada lah. Letak sejadah di situlah surau kita. Dan tempat tu lah kita tidur dan sebagainya. Tapi kalau orang lambat, biasanya orang yang sampai pukul 12, pukul 11 kan, belum masuk tengah malam tu, memang tempat tak ada lah. Sebab biasa orang awal ni tak disiplin. Dia letak beg dia kat situ, dia baring kat sini. Seorang pula letak beg tu, baring kot tu pula, baring kot nu pula. Jadi makan space, makan ruang. Orang kemudian tak ada, nak datang celah-celah, dah tak boleh nak mencelah dah. Jadi sebab tu kita kalau boleh disiplin sikit, dan memang selalunya ada pengawal, bukan pengawal, petugas. Jadi pandai-pandai jemaah-jemaah kita jadi kawalan, mengawal. Rapat-rapat sikit grup pertama ni tepi sikit, susun elok-elok. Beg tu kena jadi bantal kita, barulah muat untuk orang lain. Bukan beg letak situ, kita baring kat sini kan, jadi dah makan ruang. Jadi beg tu kena letak tempat jadi bantal. Itu kan disusun cara rawak lah di sana. Rambang itu letak susun itu je. Jadi biasanya orang datang akhir tu memang tak ada tempat. Ada tempat je lah, lepak lah tak mana tepi-tepi jalan kat luar depan pintu kemah tu kan. Okey, biasanya orang bas nombor 1 daripada Arafah, dia juga kadang-kadang dia akan rotate. Engkau dah dapat nombor 1 sana, engkau akan dapat nombor last di Muzdalifah ke Mina. Biasa macam tu. Itu ketentuan pengurus-pengurus tabung haji lah. Itu nanya tu saya kata, siapa dapat bas nombor 1 Arafah, dia ada keluar Arafah awal, tak sempat maghrib lagi, maksudnya dah azan maghrib, jalan bas lah. Jadi dia duduk di Muzdalifah lama sangat. Mungkin dia bas terakhir daripada Muzdalifah nak pergi Mina. Jadi di Arafah, di Muzdalifah tu tak ada kemah, lama dia di situ. Itu nanya lah. Tak tentu, kadang-kadang dia tukar bas. Kita pun tak tentu kedudukan bas di sana.
Okey, faham Muzdalifah? Jadi Muzdalifah ni senang faham. Waktu time tengah malam sampai ke subuh, kita ada di situ walaupun seketika. Okey, jadi orang yang sampai awal tadi, katalah sampai pukul 8, pukul 7 dah sampai dah. Yang bas nombor 1 sampai mungkin 6.30 dah sampai. Dia pukul 6 azan maghrib, 6.30 mungkin dah sampai. Kan? Jadi dia kena tunggu tengah malam baru boleh keluar. Bas dia akan keluar daripada Muzdalifah nak pergi Mina pula lepas pukul 11 tengah malam tadi ni. 11 berapa? 11.30 ke 35 ke tengah malam. Baru bas pertama akan jalan. Pergi mana? Pergi Mina. Jadi lama tu, 7, 6, katalah 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 5 jam tu ada di Muzdalifah. Tu paling cepat dia keluar daripada Muzdalifah. Kalau kena di Muzdalifah nak naik bas, dia kena bas yang last, nak tunggu lagi mungkin 12 tengah malam, 1.30 tengah malam. Tah subuh pun masih ada di Muzdalifah. Kan? Jadi tak menentu. Pengurusan bas tu diatur oleh tabung haji, muassasah tabung haji dengan perbincangan pakej-pakej yang lain kalau yang ikut pakej. Jadi terkadang dia buat undian. Dia panggil semua pakej Andalusia ke apa lagi, Raiha, semua pakej PGH ni swasta kumpul dengan tabung haji, mari kita buat undian. Siapa dapat nombor 1, yang pertama bas dari Mekah nak pergi Arafah. Tu pun ada giliran 1, 2, 3 yang ke bawah. Undi ya. Itu undi pula. Undian yang kedua, Arafah, Muzdalifah. Undian yang ketiga, Muzdalifah, Mina. Undian yang keempat, Mina nanti hari last nak balik ke Mekah. Kan? Sebab tu, tapi kalau muassasah tabung haji, muassasah, yang muassasah ni dia dah siap dah, dia tak undi-undi dah. Dia belakang name tag tuan-tuan tu ada number bas. Nombor 1, sentiasa nombor 1. Kan? Pergi mana pun nombor 1. Cuma tak tentu, mungkin nombor 1 tu yang last. Kan? Kita duk rasa, nombor 1 best aku, nombor 1. Kan? Tengok lah, bas lain jalan, bas nombor 100 jalan dulu. 100, 99, 98, 97. Nak tunggu nombor 1 tu. Jadi tak menentu susunan bas tu. Dia orang mesyuarat sama-sama dia orang. Okey. Sekarang kita tengok melontar jamrah kubra. Ini lontaran yang pertama. Okey. Melontar jamrah kubra. Jamrah kubra tu nama lubang tu. Lubang jamrah. Jamrah tu tempat lontar. Ada 3. Pertama, kedua, ketiga. Yang pertama dalam bahasa Arab nama jamrah ula. Kan? Jamrah ula. Yang kedua wusta. Yang ketiga kubra. Ini lubang yang ketiga. Dia dah tulis tu kat tempat kita melontar tu, dia tulis nama kubra. Jamrah kubra, lontaran untuk 10 bulan hanya jamrah kubra. Satu lubang je. 1 dengan 2 tak payah. Itu tarikh 10 bulan. Berapa biji batu nak guna? Hanya 7. Okey. Dia sebut hari nahar. Nama tarikh 10 bulan. Jadi nama-nama tarikh 8 bulan catat ni, yang tak catat lagi tolong catat. 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. 7 bulan kita tak ada nama. 7, 6, 1 tak ada. Mula 8. Ini istilah nama. Nama tarikh. 8 bulan nama apa? Hari Tarwiyah. Okey. 9 bulan hari wukuf atau hari Arafah. 2 nama 9 bulan ada 2. Kita sebut hari wukuf pun ya, hari Arafah pun ya. Okey, 10 bulan ini lagi banyak nama. Hari Korban, hari Adha, hari Nahar dan hari Raya.
4 nama. Memang raya Aidil Adha lah kan. Okey. Kenapa kita nak tahu nama ni? Kadang-kadang penceramah, kadang-kadang pekeliling keluar dia sebut nama. Pada hari Adha kita buat ni. Pada hari wukuf kita buat ni. Adha bila? Wukuf bila? Tak tahu. Kan? Hari Tarwiyah kita mula bergerak. Siap niat kita hari Tarwiyah kita akan bergerak naik bas sekian-sekian. Garu pala kita. Yang tahu Ahad, Isnin, Selasa sampai kan? Mana pula hari Tarwiyah? Tarwiyah 8 bulan. Okey, tadi 10 Nahar, Adha, hari raya dan hari Kurban. Dan hari apa lagi? 11, 12, 13. 3 hari itu namanya hari Tasyriq. 3 hari itu nama Tasyriq. Tasyriq pertama, Tasyriq kedua, Tasyriq ketiga. Tasyriq pertama 11, Tasyriq kedua 12, Tasyriq ketiga 13. Zulhijjah. Okey. Okey, Jamrah Kubra nak melontar 7 biji. Bila start jam melontar Jamrah Kubra? Jawapan dah bagi dah dulu. Bila? Jamnya tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, saya nak test lagi ni. Tengah malam 10 Zulhijjah permulaan bagi 4 perkara. Yang pertama, melontar Jamrah Kubra, kita dah jawab. Yang kedua, bermula tawaf sa'i. Lagi? Malam Muzdalifah. Lagi satu? Gunting cukur. Kena ingat ya. Tengah malam 10 Zulhijjah tu permulaan 4 benda. Lontar Jamrah Kubra 10 bulan. Gunting cukur, tawaf sa'i dan juga malam Muzdalifah. Ya, 4 benda tersebut. Okey. Sekarang ni kita bincang tentang jamrah, lontaran jamrah 10 bulan. Waktu kita tengok waktu diharuskan. Sana waktu diharuskan selepas tengah malam. Okey, permulaannya 10 Zulhijjah. Tamat dia terbenam matahari 13 Zulhijjah. 3-4 hari. Masa boleh melontar apa benda ni. Mula tengah malam 10 bulan. Tamat maghrib. Terbenam matahari maksud maghrib lah. Maghrib 13 Zulhijjah. Tu penamat dia. Faham Tapi lebih baik waktu afdal, lebih baik waktu duha 10 Zulhijjah. Orang tengah, kalau tempat kita ni tengah semayang raya lah. Tapi kita tak galakkan jemaah haji Malaysia keluar waktu duha. Siang hari 10 kita boleh kata kita haramkan lah. Kita larang sangat-sangat jemaah kita pergi melontar. Sebab apa? Terlalu padat tempat melontar. Bahaya. Dan yang berlaku 2 tahun lepas, tahun 2015, yang kren jatuh, lepas itu rempuhan di Mina, dan satu jemaah Malaysia kita meninggal tu adalah waktu duha ni. Dia sendiri nak pergi. Jemaah haji dah, tabung haji dah bagi keliling pada jemaah, jangan keluar melontar ya, tolong rehat saja dalam kemah. Kita pergi melontar malam ni. Dia senyap-senyap keluar, turun bas, terus pergi jalan. Nak ambil sunnah Nabi melontar waktu ni. Memang betul lah sunnah Nabi waktu ni. Zaman Nabi berapa ratus orang, berapa ribu, 1000 je kan, berapa ribu orang je. Tapi zaman kita juta orang nak berebut sana. Dah lah badan kita letih daripada Arafah ni, tak rehat, tak tidur, tak lena, tak cukup apa semuanya. Penat naik bas turun bas tu, naik bas turun bas. Lepas tu nak pergi jalan kaki 3 km pula melontar, berebut dengan jutaan manusia pula. Sebab tu kita tak galakkan. Dan waktu siang dia akan jadi memang panas lah, panasnya terik kan. Kita jalan tu tempat terbuka. Jadi kita tak anjurkan, tak galak. Walaupun dalam buku, dalam kitab sebut waktu tu afdal, sebab Nabi lontar waktu tu. Tapi bagi keadaan kita sekarang bukan lagi afdal. Ini mudarat. Waktu ni waktu mudarat. Keadaan kita sekarang. Jadi kita tak pergi melontar siang hari.
Suruh jemaah rehat je kat kemah. Bila nak pergi lontar yang 10 ni, kita tunda sikit. Iaitu paling awal pun maghrib, lepas sembahyang maghrib jalan pergi melontar yang ni. Ataupun mungkin lepas isyak, atau pukul 10, 11, 12, 13 pula, pukul 1 lah kan, pukul 2, pukul 3. Tengok keadaan. Okay, faham tuan? Tu lontaran 10 bulan. Tapi bagi orang yang duduk, bukan duduk kemah, contoh dia duduk di kemah dekat yang bayar ekstra 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 bergantung jauh dekat. Selalunya tabung haji ada tambahan additional, tambahan kemah yang paling dekat dengan melontar. Cuma siapa nak kena tambah bayaran. Paling kurang 2,000. Mungkin 3, 4, 5 dan 10,000. Tengok keadaan kemah tu. Kan? Jadi siapa yang duduk situ, silakanlah melontar waktu duha. Dia dekat, dia boleh tengok, oh ni ramai tak pergi, oh kurang, jadi panasnya pun, risiko panas kurang. Bersesak pun, kalau pergi sesak dia boleh lipat balik lah, tak jadilah melontar. Senang kan? Okey. Ataupun orang yang duduk di Aziziyah, package Aziziyah. Apa package Aziziyah? Aziziyah ni tempat sebelah Mina. Ni tempat kita melontar, sempadan sini, sebelah ni Aziziyah. Jadi biasanya orang yang duduk di Aziziyah ni selalunya package Furoda. Kebanyakannya. Ada juga package swasta yang buat, yang duduk di Aziziyah. Yang Alif Travel pun dah keluar dah dia punya ni. Ada yang buat duduk Aziziyah. Biasa orang duduk Aziziyah ni, mula sampai ke Mekah, dia tak duduk di Mekah. Dia buat ke umrah, dia pergi duduk di Aziziyah. Aziziyah dengan Mekah berapa jauh? Mungkin 7 hingga 10 km jarak dia. Kita tak dapatlah semayang 5 waktu di Masjidil Haram semasa duduk Aziziyah sebab jauh dan padat orang. Mungkin teksi tak dapat masuk. Tapi sabar, tak ada masalah. Sabar, kita semayang di Aziziyah. Semayang masjid ada situ, masjid kecilnya. Kan, selesai. Macam untungnya orang Aziziyah ni, nak pergi melontar di ni dekat. 10 bulan biasa PK Aziziyah ni takkan larang jemaah nak pergi bila pun. Pandai-pandai lah. Kan? Sebab dia laluan dia dekat, letih pun dia sempat balik. Okey. Jadi orang Aziziyah untung dari sudut nak pergi ke Mina melontar ni dekat. Tak sampai 1 km. Mungkin paling jauh pun jarak dia hotel dia belakang 1 km. Itu je. Lebih baik daripada yang 3 km tadi ni kan. Okey. Tuan, syarat melontar. Melontar Jamrah Kubra 10 Zulhijjah. Syarat ni semua sama. Nak lontar 11 pun kita pakai syarat ni. Nak melontar 12 bulan pun syarat ni. 13 bulan pun sama juga syarat dia. Okey. Yang pertama, kena masuk waktu baru boleh mula melontar. Yang 10 bulan Zulhijjah, masuk waktu dia bila tadi? Tengah malam. Dah lepas tengah malam. Kita pukul 1 pagi dah lepas tengah malam. Boleh pergi melontar. Ada juga package yang mahal, dia sewa GMC ni daripada Arafah. Okey, Arafah dia nak elak semua laluan padat. Arafah dia naik GMC nanti, lepas Arafah maghrib tu dia sembahyang maghrib isyak siap, jemaah takdim, dia pergi Mekah. Tunggu untuk kerja tawaf. Cukup tengah malam dia tawaf, sa'i, gunting rambut, selesai. Dah kira tahallul awal. Dah sa'i, dah tawaf sa'i, dan yang kedua dah gunting. Tunggu melontar je belum nak tahallul sani. Lepas pada tu dia ambil pula kereta tadi ni, dia pergi melontar. Dia tak pergi Muzdalifah lagi. Sebab memang laluan ke melontar ni kira kosong ni. Sebab orang tak duduk sana ni, berjuta duduk di Muzdalifah. Dia pergi melontar sana. Boleh tak? Boleh, dari sudut hukum tak ada masalah. Melontar. Dah selesai dia tahallul,
sani. Tengok balik tajuk tahlul. 3 benda. Kalau kita buat 2, tahlul awal. Kalau kita buat 3-3, tahlul sani. Apa 3 benda tu? Yang pertama, tawaf sa'i. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, melontar 10 bulan. 3 ni, kalau dia buat 2 daripada 3, dia dah tahlul awal. Kalau dia dah selesai ketiga-tiganya, dia jadi tahlul sani. Lepas tu baru dia masuk Muzdalifah. Sebab tu kerja haji ni macam mana pun boleh. Arafah, lompat sana pergi sini, yang penting cukup time dia, masa dia dan sebagainya, sah. Kan? Tapi tak ramai, kita tak buatlah secara grup besar. Sebab grup besar susah juga nak masuk Mina ketika tu, Jamrat tu, susah. Tapi kita kecil senanglah masuk, kan? Okey tuan. Okey, tu masuk waktu. Yang penting dah masuk time dia tengah malam, dah boleh pergi melontar. Nombor 2, melontar dengan batu atau sejenis batu. Batu yang asal dia, kalau semen konkrit tak boleh. Kan semen konkrit yang dihancur-hancurkan. Tapi batu betul. Batu tak kisahlah, batu hitam, batu putih ke, batu merah ke, yang penting batu. Yang kedua, hendaklah melontar dengan tangan. Tak boleh sepak kaki. Lompat dia pandai takraw kononnya, sepak lipat pun masuk, tak boleh. Kan? Tanduk pun tak boleh. Kan? Okey. Yang keempat, melontar dengan gaya lontar. Kena ada gaya. Ini dia melontar macam ni kan. Kalau macam ni tak nama melontar. Ini lambung. Tak boleh. Dia kena macam ni. Syaratnya ke belakang dan ke depan. Belakang. Paras telinga atau belakang lagi ada telinga. Kalau macam tu saja pun tak jadi juga. Dia kena mai ke sini dulu, pergi ke situ. Walaupun dia dekat dengan lubang duduk depan ni letak pun masuk. Tak boleh, dia kena tunjuk gaya melontar. Kena ada gaya juga melontarnya. Tangan kanan, tangan kiri tak jadi masalah. Dia duduk atas wheelchair, daripada bawah wheelchair tu baling macam tu, boleh. Yang penting ada gaya melontar. Okey. Yang kelima, melontar satu persatu batu. Tak boleh genggam 7, bismillah, Allah Akbar, pum 7 tu, alhamdulillah, selesai. Selesai apa? Dia kena cari lagi 6 biji batu untuk baling pula. Itu kira satu je. Sebab dia genggam 7 sekali. Yang keenam, dan 7 tu tak semestinya berturut-turut. Contoh dia baling 1, 2, habis batu dah. Nanti baru 2, pergi cari lagi. Lepas sejam baru dapat pula lagi baki, baru sambung balik. Sah. Okey, yang keenam, yakin batu tu masuk dalam lubang kolam batu tu. Kolam batu tu. Tuan-tuan kan tengok nanti ada gambar dia. Jadi kolam tu besar, kena bagi masuk. Dia tak sendiri, dia kolam dia macam perahu panjang itu. Tengah-tengah ada dinding. Dinding tu bukan nak suruh kita tuju dinding. Banyak orang kata nak tuju dinding, duduk dekat pun baling ke dinding. Kan? Dia tak semesti kena dinding. Dinding tu sekadar penghalang, tak bagi batu kita sini kena kepala ada kawan depan. Itu je. Kalau tak kena dinding pun masuk sah. Dinding tu sebagai penghalang saja. Okey, yang ketujuh, tujuan tidak terpesong selain melontar. Macam mana terpesong niat kita? Contoh nak melontar batu ni, nak melontar lah jamrah ni. Tengok member ni tolak aku tadi ni, geram betul ya. Tengok kepala dia pula licin elok, geram pom balik kepala dia. Kena kepala kawan tu, masuk dalam lubang, melantun masuk. Terror betul dia kan. Sah tak? Tak boleh, pasal niat dia nak baling orang. Tak boleh. Lepas tu dia kata dinding tu jangan niat nak tuju dinding. Oh, dinding ni besarnya, senang masuk, nak baling dinding ni. Dah ada niat nak tuju dinding. Tak, kita tak disuruh tuju dinding tu, kita disuruh masuk dalam lubang tu. Kan? Okey, yang ketujuh, tujuan tidak terpesong dalam melontar.
Yang ke-8 cukup bilangan 7 dengan yakin. Kalau ragu-ragu tolong tambah. Cukup 7 ke? Tadi pegang 7, rasa bilang 7 kat tangan ni, tapi lontar duk bilang dah 1, 2, 3, 7. Tengok-tengok baki 1. Macam mana ni, baru 6 kot, tersilap bilang kot tadi ni sebut. Kalau tak yakin itu, tambah je 1 lagi. Tambahlah 10 kali lagi pun tak apa. Lebih tak jadi isu, tak masalah. Yang takutnya kurang tak cukup. Bila tak cukup tu akan timbul masalah, sebab selepas ini kita akan, yang belum gunting kan gunting, jadi tahallul. Kalaulah kau bilang tak cukup, baru 6, kau dah tahallul sah, tapi tak dikira gunting rambut sah, tapi tak dikira tahallul. Okey tuan, inilah kemah-kemah kita putih ni, bukan salji ni. Ni bumbung kemah di Mina. Ada soalan tentang tuan-tuan syarat-syarat melontar tadi? Ya. Tempat memang disunatkan di Muzdalifah, sebab amalan Nabi kutip di Muzdalifah yang kita sebut tadi kan. Dan saiz batu, satu lagi saya tambah, saiz batu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil sangat. Kira-kira ujung jari ni, ujung pelipat jari yang paling kecil, tu paling kecil lah. Kalau terlalu nipis kecil lagi pada tu, setengah tu, berarti kita baling takut melayang, tak masuk. Dan kita tak nampak. Biar batu kita lontar tu kita nampak, masuk. Kalau kecil tak nampak. Dan jangan terlalu besar penumbuk ni kena hak ni tuan-tuan. Mati orang depan. Okey. Jadi sekurang-kurangnya ujung jari kecil ni ke, ataupun besar ibu jari pun okey lah juga. Senang kita nak pegang kan. Okey, tentang melontar, kalau kita tak kutip di Muzdalifah tadi, kutip tak cukup. Boleh tak kutip sekitar ni? Boleh. Tapi kalau boleh jangan tepi lubang tu. Sebab tepi lubang tu memang tak ada batu, kok batu orang bedah baling. Batu orang dah guna. Dia baling tak masuk, melimpah kat luar ni, kita pergi ambil tu, tak boleh. Batu yang dah diguna untuk melontar tak boleh diguna kali kedua. Nak pergi cari jauh sikit, memang tak guna lagi lah tu kan. Yang jauh-jauh sana kan. Jadi susah jugalah kalau nak cari tu, kecuali di kawasan kemah. Kawasan kemah memang ada pasir batu, tapi kawasan lain semua tar-tar kan, susah nak dapat sebiji batu pun. Sebab tu saya kata lebih baik kutip di Muzdalifah. Kecuali orang duk Aziziyah, boleh cari tepi-tepi hotel itu banyak. Okey tuan. Lagi ada soalan lagi tentang ni? Melontar 10 bulan. Okey, kita tengok melontar-melontar yang lain. Ni jamrat lama ni, lama. Yang ni yang jadi rempuhan tak berhenti, mati berapa kali. Dia hanya satu tingkat atas sahaja. Okey, ni jamrah baru. Tuan nampak kan? Jamrah sughra, wusta, kubra. Tadi saya sebut ula tu nama lama. Sughra, wusta, kubra, samalah tempat tu lah juga. Dia ada 4 tingkat lontaran. Kalau tuan-tuan daripada kemah muassasah kita punya tabung haji di Muaisim, kita akan lalu 2 terowong dan terus dia bawa laluan tingkat 3. Kita takkan boleh pergi tingkat 4, turun boleh tingkat 2, tingkat 1, ground floor. Boleh turun bawah, tapi eskalator dia semua menghalang turun, tak ada menghalang naik. Kalau tuan-tuan dah turun, nak naik balik tak dapat lah. Eskalator turun je. Bila kita turun ke bawah, memang kena balik daripada jalan bawah, jalan lain lah. Member yang atas tadi jalan lain, kita jalan lain. Kalau pandai tahu cari jalan, okey lah. Jadi petuanya, kalau kita di sana akan nampak bendera Malaysia. Dia orang pacak lah, ikut laluan tu bendera Malaysia. Indonesia pun buat bendera dia juga. Kita ikut bendera Malaysia je, akan sampai ke kemah kita.
akan sampai walaupun kita bersendirian. Dan di tingkat 3 tidak ada tempat nak gunting rambut, kedai gunting tak ada. Semua kedai gunting di ground floor bawah tu. Jadi kita nak gunting rambut kat mana? Kalau yang belum gunting, balik kemah lah. Gunting kerja di kemah. Okey. Orang yang di Aziziyah tak apalah, dia boleh. Ni Aziziyah mana? Saya tak ada pointer tu pula. Tuan-tuan yang Aziziyah tu, tuan-tuan nampak bukit sini kan? Ni bukit ni. Ni bukit ni lah sempadan Mina dengan Aziziyah. Aziziyah ni kemah hotel-hotel di kat sini. Dia tak boleh keluar sini, bukit tinggi. Dia kena main sini juga. Naik kau pergi masuk kota. Jadi dalam paling dekat ada, saya pernah duduk 500 meter je. Sampai sini, ni tempat mental ni. Ya. Ini adalah sempadan Mina. Ni kalau kita timbang daripada kemah Muassasah, laluan ni kena lintas bukit ni. Dia bawa mai terus masuk ke tingkat 3, lontar yang Jumrah Sughra. Sekarang ni kita nak lontar yang mana? Sughra kan? Jadi kita jangan sampai lubang ni terus melontar sini. Ini baru Jumrah yang Sughra, tak sah melontar sini. Tak sah melontar wusta. Kena mai sini, melontar di sini. Lepas melontar tak boleh nak postan belakang. Laluan balik, laluan lain. Masuk balik bukit. Laluan lain. Lepas tu askar akan jaga. Dia tak bagi kita reverse balik ke belakang. Okay, tuan. Masalah apa? Nak buat apa? Nak ghostan ke belakang. Mungkin orang tu di dia jadi wakil lontaran orang lain. Contoh, mak dia sakit, tak boleh dah nak datang melontar. Kan? Duduk kat hospital ke sakit. Jadi si anak ni kena melontar untuk mak. Dia jadi wakil melontar untuk orang sakit. Dia ada dua. Satu, wakil melontar untuk orang sakit. Yang kedua, dibayar upah untuk melontar orang lain, orang sakit. Lain hukum dia. Okey. Kalau wakil mungkin dia sebutlah, tolong engkau, aku wakilkan engkau melontar untuk aku 10 bulan Zulhijjah, Jamrah Kubra. Saya terima. Kena akad macam tu. Kena akad kena sebut. Walaupun mak kita tak boleh kita main melontar je untuk dia. Tak, dia kena akad. Orang sakit tu kena sebut dulu. Nanti kau lontar untuk aku 10 bulan ni. Habis tu kalau dia koma, daripada sebelum buat tu ni koma sampai habis, bila nak akadnya, dia tak payah lontar. Tak kena dam. Dia kira uzur. Selagi ada akad boleh cakap, dia kena akad. Tolong lontar untuk aku. Aku wakil. Kalau tak ada siapa nak tolong lontar untuk dia sebagai wakil, dia kena upah. Cari orang siapa boleh nak saya bagi duit. Terpulang upah berapa tu pandai-pandai negotiate lah. Okey. Jadi kena akad, yang tu kena lontar 2 kali. Lontar untuk dia, selesai dah 7. Dia tak boleh lontar untuk orang lain lagi. Dia kena selesai diri dia dulu. Jadi untuk diri dia tak payah niat apa. Saja bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim li syayatin. Lontar 7 biji. Selesai. Baru niat, ini lontaran untuk mak aku nama ni. Kan? Baru lontar untuk dia 7 biji. Macam tu, ya. Okey, kalau 1 lubang tak ada masalah sangat. Kalau 3 lubang hari 11, kan? 3 lubang. Sekarang dia jadi menerima upah. Orang tu upah dia melontar. Okey. Yang menerima upah, dia kena pergi melontar Sughra. Lubang pertama tadi kan? Sana, Sughra. Untuk dia. Okey. Dia kena pergi dulu yang wusta pula 7 biji lagi untuk dia. Pergi pula Kubra, berapa biji? 7 lagi untuk dia. Selesai dah dia punya 3 lubang. Dia kena reverse balik belakang nombor 1 pula 2, 3 untuk orang yang bagi duit upah kat dia. Faham? Yang tu risiko, takut askar tak bagi reverse ke belakang. Sebab tu orang upah kita tak galakkan daripada kalangan jemaah. Sebab dia tak tahu teknik nak reverse balik belakang.
Askar dia sekat semua. No, la, haram, roh. Kan? Dia main sorang macam tu je. Kan? Kita ingat roh tu lembut lah. Roh tu berambus engkau, berambus. Sana berambus. Kita, okey. Dia nak berambus dengan kita okey kan dia kan. Jadi orang yang pandai orang sana lah, selalunya orang Indonesia apa semua ni, dia orang terror. Kau sekat kau ni, aku pergi ada jalan dia boleh lepas. Dia buat. Macam-macam lah alasan dia pandai dia buat. Jadi jemaah kita kena halau sekali. Tak boleh. Tak nak bagi tahu kawan, jangan pergi dia halau. Indon tak ada, kau halang sini, dia masuk jalan tu tak boleh no. Jalan lain pula pergi kono ni bagi sampai juga dia. Okey. Sekarang ni kita tengok perhatian jarak di antara Jamrah Sughra, Jamrah Wusta ialah 200 meter, manakala jarak di antara Jamrah Kubra ialah 247. Tak apalah jarak tu kan. Inilah tempat melontar dia tu. Tu saya sebut dinding tadi ni. Jadi kawah nak masuk lubang tu tak nampak lindung kepala orang kan. Okey. Ni dia. Tu dinding tu besar kan. Dan tengok lagi bawah. Okey, tentang melontar. Jadi saya tak detailkan, cuma beza di antara lontar 10, lontar 11, lontar 12, 13, bezanya apa? Bezanya time permulaan. Itu je. Lain lontar macam tu, gaya lontar masuk sebiji semua sama. Masa je beza. Okey, 10 bulan, saya ulang balik, bila permulaan 10 bulan? Tengah malam. Bila permulaan 11 bulan? Ni belum masuk tajuk dia, tapi kita sebut sekarang ni. Permulaan 11 bulan adalah azan subuh 11 bulan. Azan subuh 11 bulan baru boleh mula. Kan 11 bulan bermula daripada tarikh 11 itu tukar daripada 10 jadi 11 bila? Maghrib. Belum lagi melontar untuk 11 tak boleh. Isyak tak boleh lagi melontar untuk 11. Kena tunggu subuhnya baru boleh melontar untuk 11. Faham? Tamat dia, tamat 11 tu 13 juga. Maghrib 13. Penamat semua lontaran 10 bulan penamat, 11 bulan penamat, 11 penamat, 12 penamat, 13 sama je. Maghrib 13 bulan. Penamat sama, permulaan tak sama. Okey, saya ulang balik. 10 bulan lontaran Jamrah Kubra bermula tengah malam, tamat 13 Maghrib. 11 bulan melontar 11 bulan tu mula bila? Subuh 11 bulan, tamat Maghrib 13 bulan. Sekarang 12 bulan punya lontaran nak mula bila? Azan subuh juga 12 bulan. Subuh 12. Tamat sama. Maghrib 13. Lontaran untuk 13 bila mula? Subuh juga tapi tarikh 13 bulan. Tamat Maghrib 13 bulan. Jadi yang 13 tu pendek lah kan masa dia. Boleh tangkap bangga? Okey, permulaan 11 juga subuh 11, 12, subuh 12, 13, subuh 13 permulaan. Okey. Okey, kita tengok tentang mabit. Mabit kita dah faham, bermalam. Waktu malam kita ada situ. Mabit di Mina beza. Ada beza mabit Mina dengan mabit Muzdalifah. Ada beza. Okey. Berada di Mina pada malam tasyrik. Bila sebut malam tasyrik, berapa bulan tadi? 11, 12, 13. Itu tasyrik. Malamnya. Waktu malam je, bukan siang. Untuk mabit kena malam. Tak boleh siang tak dikira mabit. Siang tu bermula daripada subuh. Tamat malam, azan subuh tamatnya. Itu siang. Siang tak kira mabit. Mabit mesti malam je, daripada maghrib sampai ke subuh. Antara tu. Dalam tempoh lebih separuh malam. Tuan kena faham tu ni. Lebih daripada separuh malam. Yang ni saya kata tadi, dua benda yang kerajaan Saudi akan isytihar sebelum kerja haji. Yang pertama tadi dia berkeliling, dia akan buat berkeliling
dua benda. Apa dia yang pertama tadi? Jam tengah malam, 1/4, satu bahagian. Yang kedua, dia akan umum berapa lama kita nak duduk di Mina, berapa jam nak duduk di Mina. Ni dia kata lebih separuh malam. Itu dia akan umum. Dia akan sebut separuh malam adalah 5 jam, ataupun 5 jam suku, ataupun 5 jam setengah. Dan itu separuh malam. Kalau kita nak mabit di Mina, kena lebih pada separuh malam tu. Katalah dia umum separuh malam 5 jam suku, 5 jam 15 minit. Kita kena duduk 5 jam 30 minit, ataupun 20 minit, 30 minit, ataupun 6 jam senang kita kata. Faham tuan? Okey. Relax sekejap, bagi maklumat tu masuk mendap dalam. Kan? Jangan berisi mata. Okey. Jadi mabit di Mina kena lebih lama daripada separuh malam. Kalau diisytiharkan nanti separuh malam adalah 5 jam 30 minit, berarti kita duduk itu kena lebih pada tu, 5 jam 45 minit ataupun 6 jam lah senangnya. Kan? Separuh malam ni dia ambil kira subuh sampai maghrib sampai subuh. Dia hitung maghrib sampai subuh, katalah ada 11 jam. Jadi separuh malamnya berapa? 5 jam 30 minit. Kan? Dia kena ambil kira maghrib sampai subuh, katalah ada jarak tu ada 11 jam, berarti 5 separuhnya adalah 5 jam 30 minit. Kita kena duduk di Mina lebih pada tu. Kita senang sebab tu kita sebut 6 jam, 6 jam, 6 jam. 6 jam tu memang dah lebih dah. Dah cukup dah. Okey, faham Jadi 6 jam pula tak semestinya berturut-turut 6 jam. Boleh keluar masuk, campur tolak semua. Kan? Contoh orang duduk Aziziyah lah, biasa kena ambil kira 6 jam ni. Orang duduk Aziziyah. Sebab dia duduk luar Mina. Dia kena datang, masuk sempadan Mina, kena tengok jam. Oh, kita masuk tadi pukul 9 malam. 9 malam langkah sempadan masuk. 9, kena duduk 6 jam. Kena kira lah. 10, 11, 12, 1, 2, 3 pagi baru cukup 6 jam. Dia kena duduk. Katalah duduk baru 3 jam, nak terberak. Kan? Tak naklah guna tandas ni, nak balik hotel. Dia keluar daripada kawasan. Tak dapat 3 jam. Baki lagi 3 jam. Dia kena pergi urusan dia, masuk pula tengok, masuk pula pukul 1. Kan? Kena bagi cukup 1, 2, 3, 4. Kena duduk 3 jam lagi. Dia boleh campur macam tu. Ya, boleh campur. Yang penting cukup 6 jam kita berada dalam kawasan Mina. Tapi orang yang duduk kemah, memang kemah dia dalam kawasan Mina. Nak ambil kira ada 6 jam tu, tak payah, memang 24 jam, malah 72 jam dia duduk dalam Mina tu. Kan? Tak payah duduk kira 6 jam. Tak penting bagi dia. Memang dah lama lebih pada tu dia duduk. Kan? Jadi orang yang duduk luar daripada Mina kena ambil kira 6 jam ni. Faham Okey, ada soalan tentang ni tuan? Nampak faham tu? Ketiga-tiga malam kena ambil kira macam tu. Malam pertama pun 6 jam, malam kedua pun 6 jam, malam ketiga pun 6 jam. Kecuali orang yang uzur-uzur tadilah, yang sakit lah, apa ada keuzuran, itu dia boleh. Okey, tuan faham Sekarang ni mabit kita tadi berapa malam? Yang di Mina saja 3 malam. Walaupun sebut 3 malam, tapi ada kelonggaran dalam kerja haji, boleh hanya kita buat 2 malam. Ni kelonggaran. Terpulang pada tuan punya tubuh, nak pilih 2 malam ataupun 3 malam. Tapi ada syaratnya. Yang mana istilah kita sebut di sini, nafar awal dan nafar tsani. Okey. Nafar awal hanya dia bermalam tadi 2 malam je, tak nak buat 3 malam. Boleh ke Ustaz? Siapa-siapa pun boleh. Tak ada larangan, tak sakit pun boleh. Tak ada masalah pun boleh kalau nak buat 2 malam sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa nak buat 2 malam tak berdosa, siapa nak buat 3 malam pun tak ada masalah, tak berdosa. Fala ithma alaih. Kan? Kalau nak buat 3 malam namanya nafar tsani. Itu istilah
Jadi selalu kita sembang, Ji buat nafar awal kan dah pasal ni? Alamak, saya buat haji lah, saya tak buat nafar lah. Ni memang bongok lah tadi. Tak belajar lah ni. Kita akan tanya, buat nafar awal dah pasal ni? Kan? Kalau duduk 3 malam, berarti kita buat nafar thani. Kalau kita duduk 2 malam je, kita sebut nafar awal. Okey? Faham uzur yang dikecuali macam uzur Muzdalifah tadi juga. Yang pertama, takut terancam keselamatan, menjaga menemani orang sakit, mencari pekerja keluarga yang hilang, penyakit dan suka malam dan terpaksa. Contoh terpaksa seperti kami petugas kadang-kadang kita duduk di Mina, orang call ni, ustaz ada jemaah kita hilang di Mekah, kita kena lari di Mekah cari, terlepas kita tak sempat 6 jam malam. Kami tak sempat 6 jam, itu dimaafkan sebab terpaksa kena keluar. Ataupun kalau cerita zaman dulu, dia panggil Siqayatil Abbas. Siqayatil Abbas ni, keluarga Abbas, pak saudara Nabi, keluarga dia, anak cucu cicitnya semua kena bertugas ambil air daripada Mekah, bawa pergi Mina untuk orang sana nak minum. Dulu tak ada pipe kan, ambil Zam-Zam, angkut pergi sana dengan unta. Jadi dia orang tak sempat bermalam. Tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami tak sempat bermalam? Nabi kata, dimaafkan, dikecualikan daripada bermalam, tak payah bayar dam, sebab dia ada tugas. Seperti juga doktor, jurawat, petugas-petugas bas ke apa sebagainya, yang memang tak boleh nak duduk stay sampai 6 jam. Jadi dia dimaafkan. Okey. Masuk orang sakit semuanya. Okey. Tadi saya kata kena 6 jam. Di sini ada 2 pendapat. Okey. Tapi ni untuk pengetahuan tuan-tuan je. Kita tak nak pakai hukum yang kedua. Pendapat yang muktamad, asah ni yang paling sahih. Asah tu maknanya yang paling sahih, iaitu berada di Mina lebih daripada jumlah masa separuh malam. Maksud kita kata 6 jam senang lengkap. Okey, itu amalan rasmi seluruh jemaah haji Malaysia. Kena ada sekurang-kurang 6 jam. Faham Dulu ada pakej ulang alik. Daripada Mekah dia duduk, malam dia naik bas pergi Mina. Duduk melepak kat Mina cukup 6 jam, dia balik Mekah. Kan? Tapi ada bila berlaku sampai keluar sebelum maghrib pun daripada Mekah, nak pergi Mina tak sempat. 6 jam tu tak sempat. Nak kira-kira sampai ke subuh tu tak sempat, sebab jam atas kenderaan dia. Kan? Jadi dia kena dam juga. Okey. Itu sekarang ni tak ada lah kot orang buat pakej ulang alik. Kita istilahkan tu pakej ulang alik. Duduk Mekah, pergi Mina, balik pula. Esok malam pergi pula balik. Esok pergi balik. Ni tak ada lah kot. Okey, pendapat yang lemah yang kedua, Muqabil yang bertentangan, opposite daripada yang asah tadi ni, iaitu memadai berada di Mina ketika azan subuh, walaupun tak cukup 6 jam. Azan subuh pukul apa? Katalah pukul 5 pagi. Kita duk ada pukul 4.45 baru masuk dalam Mina. Okey, dah cukup, tak payah bayar dam. Tapi yang ni tidak digalakkan, hanya bagi kes tertentu. Kes tadilah yang duk ulang alik pergi Mekah, cari nu berdebabas, dia ambil yang pandangan yang kedua. Bagi kita yang duk Aziziyah, janganlah nak ambil pandangan yang kedua. Ini memang malas. Ini pakej malas. Nama dia kan? Aziziyah sebelah tu je pun nak melepak dalam Mina 6 jam tak boleh ke? Tu pun tak mau, memang malas, tu bedam. Ya. Okey, faham tak? Jadi senang kita pakai istilah 6 jam tadi, lebih pada separuh malam. Ini suasana kemah kita di Mina. Dan kemah kita di Mina. Ini yang kata kaki awak jadi bantal saya. Kaki saya jadi bantal orang lain. Okey, ni gambaran kemah kita dan nombor kemah tu. Nampak 73. Lindung bendera tu kan. Ni jadi pasar raya, memang jadi pasar malam, pasar siang, penuh orang berniaga depan pintu kemah kita di Mina.
Okey, ni kita dah sebut tadi. Nafar awal tu ada soalan tentang nafar awal? Dia ada syarat ni, saya kena cek ni, ada syarat nafar awal. Nanti kita cari. Jadi tadi kita sebut bila bermalam 2 malam namanya nafar awal. Bermalam cukup 3 malam komplit jadi nafar tsani, makna yang kedua. Melontar macam mana melontar? Kan melontar ikut tarikh malam. Kita bermalam, kalau bermalam 2 malam, melontar pun untuk 2 hari je. Faham Patut melontar 11, 12, 13. 10 kita tak kira lah, 10 memang hal lain, tajuk lain. Yang bab 11, 12, 13 ni patut melontar 3 hari. Tapi kalau kita dah bermalam hanya 2 malam, 11 dan 12, berarti melontar pun jadi 11 dan 12. Faham? Kalau tuan-tuan nak bermalam 3 malam, kena melontar 3 hari, 11 sampai 13. Tak boleh bermalam 3 tapi melontar 2 je, tak boleh. Bermalam 2 tapi nak melontar 3 hari sampai 13 bulan, tak jadi, tak boleh. Dia kena sama selari dengan bermalam dia. Itu pun tak dikira sama ada sakit tak sakit. Tak sakit pun boleh ke Ustaz? Lontar 2 hari je, silakan. Dia skip hari yang ke-13 tu. Tak payah melontar dan tak payah bermalam 13 bulan. Okey? Okey. Yang pertama, biasanya kebanyakan tabung haji akan buat nafas tsani. Dia akan duduk 3 malam full. Kecuali bagi orang yang naik KT awal. KT awal dia ambil kira mungkin 1 sampai 5 ke 1 sampai 10 kot. KT KT itu kapal terbang, penerbangan lah. Kalau penerbangan 1 sampai 10 kot, mungkin 3 hari. 14 kita sampai ke Mekah, 13 sampai Mekah, 14, 15, 16 dah ada penerbangan. 3 hari selepas kita balik Mekah. Tu KT awal. Jadi orang KT awal 1 sampai 10 kot. KT awal. Yang ni dia minta buat nafar awal. Sebab nak kena balik Mekah awal. Nak tawaf lagi, nak sa'i lagi, nak siap beg lagi, nak balik 2-3 hari lagi. Jadi siapa yang dapat KT awal kena daftar. Dia akan, tabung haji akan buat special untuk dia. Hanya dia orang ni je boleh buat nafar awal. Orang lain jangan nak menumpang-numpang. Dia akan cek naik bas. Ismail, Ibrahim ni, ni nafas ni tak boleh. Balik. Kan? Dia menumpang. Okey. Yang tu je yang balik awal. Okey. Tapi kalau kita nak buat sendiri boleh tak? Dari sudut hukum tak ada masalah. Siapa nak buat sendiri, jemaah dia duduk kemah lagi sampai 3 hari, dia nak balik hotel. Cuma masalah tak ada bas disediakan untuk dia. Dia kena naik mu punya tumit. Kan? Jalan kaki sendirilah. 5-6 km sampai ke hotel Mekah. Dan bimbang yang kedua tak jumpa hotel. Mana hotel tak jumpa. Lagi masalah. Dan beg dia kena usung sendiri. Siapa nak tolong bawa beg dia? Kan? Nak usung beg jalan kaki 5-7 km. Bukan senang. Jadi kita tak galakkan jemaah buat sendiri nafar awal. Walaupun di sudut hukum memang boleh, tak ada siapa nak halang pun. Tapi masalah perjalanan dia nanti. Takut banyak berlaku tu, kita pun fed up. Ni yang ustaz-ustaz geram ni. Kan? Kita jaga jemaah yang banyak, dia telefon, Ustaz, tolonglah Ustaz, saya sampai Mekah dah ni, cari hotel tak jumpa Ustaz, tolong mai bawa kami. Sorry lah. Carilah balik mai. Kan? Mana kita nak pergi sana pula dengan bas, dengan teksi, nak kena jalan jauh apa semua, nak cari dia pula nanti kat mana. Ni jemaah yang ramai yang duk cari ustaz juga kat sini. Jadi kita tak layan orang macam tu. Memang dia kena selesai masalah di sini ya. Sebab kita memang dah bagi tahu jangan buat nafar awal. Bagi orang nafas tani kena duduk nafas tani 3 hari 3 malam. Okey tuan. Ini perjalanan kita pergi melontar. Dia kena ada dalil. Dalil ni tu Pak Arab budak yang pegang banner papan tu 73/4 tu. 4 tu grup. 73 tu nombor kemah tadi. Nombor kemah 73,
grup pertama, grup mungkin lepas maghrib, grup kedua 2 jam lepas tu, grup ketiga 2 jam lepas tu. Jadi ada grup-grup dia. Jadi dulu dia pernah berkeras lah, tak ada dalil, jalan sendiri, tak ada dalil, dia halau balik. Tapi dia pun tak larat. Undang-undang ada, tapi dia orang askar pun malas nak beritahu, dia pun buat tak tahu, dia pegang phone dia, kau jalan lah, grup mana kau nak jalan. Sebab pernah berlaku, orang Malaysia pergi sendiri, tapi dia ikut tumpang grup Indon. Dia tengok beg, kau Malaysia, balik. Kadang-kadang kalau niat straight, memang kena lah kita. Kalau dia pejam mata gitu, selamat lah. Ni jamarat kita. Okey tuan-tuan, suasana melontar. Ni nak pergi ni. Tu pakai baju biasa, ya kita dah tahlul. Selepas melontar 10 bulan, kebiasaan jemaah kita akan gunting cukur selepas tu. Melontar 10 bulan tu kan. Bila dah gunting cukur, kita dah berarti pakai baju biasa. Biasa je lah. Boleh pakai kasut sport. Kita nasihat, kalau orang yang kecil manis tu takut kaki melecek dan sebagainya, bawa lah kasut sport yang selesa untuk dia. Sebab nak jalan 3-4 km tu kan. Okey, ini melontar kita. Lagi jemaah haji sedang melontar. Tu lopak ataupun kolam batu saya kata tu. Tak nampak dalam ni tuan, dalam gambar tuan mungkin ada kot. Okey, ni waktu-waktu masuk tadi. 7 biji, 11, 12. Lagi. Okey. Tuan tengok ni, ada tak kaifiat nafar awal? Tengok tajuk dia tak? Dalam buku kaifiat nafar awal. Nafar awal meninggalkan Mina. Apa makna nafar awal? Nafar tu keluar dari Mina. Makna perkataan nafar. Awal tu awal lah, maksudnya buat 2 hari je, 12 bulan. Kalau nafar awal berarti keluar dari Mina pada 12 hari bulan. Kalau nafar tani, keluar dari Mina pada 13 bulan. Berarti cukup 3 hari. Nafar awal meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah tanpa mabit dan melontar jamrat pada 13 tu. 13 tak melontar dah, 13 tak mabit dah. Dengan syaratnya. Syarat yang pertama, telah lengkap mabit jam 6 jam malam pertama. Yes, cukup. Malam kedua cukup 6 jam? Cukup. Okey, ada peluang untuk mabit. Kalau malam pertama lah, tak dan itu Ustaz, saya dapat sejam je malam pertama, malam kedua dapat 6 jam. Tak boleh, dia tak layak. Hilang kelayakan untuk mabit, untuk nafar awal. Telah menyempurnakan lontaran ketiga. Maksudnya 3 lontar tu. Lubang pertama, lubang kedua untuk 11, lubang pertama, kedua, ketiga untuk 11, pertama, kedua, ketiga untuk 12. Lengkap? Lengkap. Okey, ada kelayakan. Kalau tak cukup itu, tak layak. Yang ketiga, berqasad. Qasad tu berniat untuk melakukan nafar awal selepas melontar kubra, tetapi sebelum melintas sempadan Mina. Macam mana? Okey, tadi kan ada 3 lubang. Ada 3 lubang. Lubang pertama, kedua, ketiga. Lubang yang ketiga tu betul-betul dekat dengan sempadan Mekah, Mina. Tak jauh pun. Katalah penamat lubang tu di sini, muncung lubang yang ketiga. Saya rasa dalam lebih kurang berapa kaki ni? 20 meter lah. Lebih kurang 20 meter je. Dah sempadan Mekah, keluar Mina. Okey, dekat-dekat sangat. Rasanya tu saya sebut ni pun jauh sikit. Dekat lagi kot. Muncung jamrah ketiga dengan sempadan Mekah, Mina. Dekat sangat. Jadi tuan-tuan kena selepas melontar jamrah ketiga, berapa bulan? 12 bulan punya, kan? Kena niat, aku nak buat nafar awal kerana Allah Ta'ala. Niat, baru boleh keluar sempadan pergi ke Mekah. Kalau kita dah lontar, kita jalan je pergi Al-Baik beli ayam kat situ kan. Beli, dah keluar lah, maksud dah keluar sempadan. Baru niat, kita keluar ni alang-alang, jom kita balik buat nafar awal tu ya. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia dalam tadi tak niat pun. Dia kena mai balik, masuk balik dalam sempadan Mina, niat, aku nak buat nafar awal kerana Allah, baru keluar semula. Jadi itu dia kata,
niat ataupun qasad melakukan nafar awal tu dalam kawasan Mina sebelum keluar Mina masuk Mekah. Dia dekat sepadan tu, memang tak nampak, tak ada line bawah ya. Jangan cari, tak ada. Cuma yang kita boleh cam petanda ujung atas bukit sana. Dia buat petanda penghujung Mina dan petanda belah ni. Memang orang biasa kadang tak perasan lah. Dia kena, sebab tu saya kata kalau orang nak buat nafar awal, nak niat kat mana, dia pun tak tahu kat mana ustaz, mana tak ada sepadan, dia lontar dulu selesai 3 tu, dia ghostan belakang sikit, pergi sana sikit, supaya dia yakin niat dia memang dalam Mina, baru dia jalan keluar. Okey, faham Meninggalkan kena keluar tu bila? Sebelum maghrib 12 bulan. Kalau dah azan maghrib 12 berarti dah tukar tarikh kan? Malam dah jadi berapa bulan? 13 bulan. Baru nak keluar, tak boleh tarikh, kena batas balik, cukup 6 jam pula, kena melontar pula besok. Pasal dia keluar selepas maghrib. Dan tak boleh balik semula. Bila dah keluar, tak boleh reverse balik. Oh, cuk nak masuk pula balik. Tak boleh. Bila masuk, kena kekal 3 malam, tambah lagi 1 malam, lontar lagi 3 lubang. Jadi bila dah keluar, tak payah balik, terus saja balik. Tujuan pergi keluar ke Mekah. Okey, ni syarat dia penting kena tahu ni. Biasanya kita jemaah yang tadi, yang kita kata KT awal tadi, dia kena buat nafar awal, kita akan bagi taklimat sungguh-sungguh yang ni. Jangan buat sendiri, kena ada panduan. Takut dia buat nafar awal tapi tak sah, dia tak cukup syarat ni. Okey, tuan, ada soalan tentang syarat ni? Yang ni kita tunda kot dia ni. Ada banyak lagi saya. Kaedah melontar yang ni kita akan sebut kemudian lah, tambah tentang benda pening-pening lalat kan. Okey, saya akan ulang balik lagi tentang nafar awal. Nantilah akan datang slide kita akan datang. Bila akan kita akan jumpa pula minggu depan kan. Esok tak ada. Saya mula plan esok kita terbang malam ni pergi ke Mesir, tapi tak jadi. Jadi tu besok free. Tapi masjid tak dapat nak tu, dia kata ada dah guna dewan besok. Jadi kita tak boleh nak buat besok. Okey. Tuan-tuan, itu saja tentang nafar awal. Tuan-tuan kena faham sungguh nafar awal, terutama pakej. Kalau tuan-tuan lebih-lebih lagi yang duduk di Aziziyah, biasa orang duduk Aziziyah ni, kita takkan bagi guide, maksudnya takkan bagi terpulang, maksud kita tak boleh paksa dia nak buat nafar awal maupun nafar tsani. Ada aja banyak duduk sebelah aja tapi dia nak buat nafar awal juga, silakan. Allah pun tak larang, kita pun tak akan bagi larangan, sebab dia boleh balik jalan kaki je. Macam orang duduk kemah nak kena balik Mekah dengan bas tak disediakan untuk orang yang nafar tsani, tak disediakan untuk balik awal, kecuali orang yang KT awal-awal tadi ni, yang memang dia kena plan buat nafar awal, bas datang ambil dia orang. Jadi orang duduk Aziziyah, dia jalan kaki ya, nak pergi tak pergi pun. Cuma tuan-tuan kena faham sungguh tentang syarat tadi, kena mark tanda sungguh-sungguh yang tadi ni. Ni tanda ni kan, sempurna melontar, sempurna bermalam, niat dia tu dalam Mina, jadi meninggalkan Mina sebelum maghrib, dan takkan balik semula ke Mina setelah dia keluar. Okey tuan, dan jangan keliru pula nafar awal tahallul awal, nafar tsani tahallul tsani. Lagi sebut nak sebut nafar, ustaz saya nak tahallul awal ustaz, padahal dia niat nak nafar kan, nak bermalam 2 malam, pergi sebut tahallul. Berapa banyak kali tahallul kau ni? Tahallul awal dah, tahallul tsani dah, ni nak tahallul lagi kan. Rupanya dia nak sebut nafar, pasal awal tsani dia keliru yang tu kan. Hati-hati ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan datang nanti, saya minta tuan-tuan ingatkan saya, kita ulang balik ni slide yang tak lengkap kita tak sebut ni. Ni perhatian ni kita mula di sini insya-Allah. Dan tentang nafar kita akan ulang balik
supaya apa ingat semua. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, wa barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.